dengan dia menyerupai mutah. Gitu. Kalau keluar sesuatu daripada lubang yang dibuka berbetulan dengan pusat, artinya berbetulan atas sebelah atas daripada pusat. Tak kira lah dibuka di jalan asal terbuka ke jalan asal tertutup ke, menyerupai muntah. Menyerupai mutah. Sebab dia kalau kaedahnya, kalau keluar kat sebelah bawah tu baru jadi qada hajat. Kalau keluar daripada atas, maka jadi mutah. Kita panggil mutah tidak membatalkan wuduk. Kerana tiap-tiap yang dihancur oleh tabiat itu. Kerana tiap-tiap benda, tiap-tiap yang dihancur, mana tiap-tiap makanan, minuman yang dihancur oleh tabiat, oleh ma'idah, oleh kisaran perut, itu dilotar, dibuang ke bawah. Maknanya maksud tadilah, nak panggil qada hajat tu dia kena lotar, dia kena turun ke bawah. Bukan naik ke atas jadi muntah. Muntah tidak membatalkan wuduk. Begitulah. Jadi pendek katanya, seperti kesimpulan semalamnya ialah rupa-rupa masalah lubang yang dibuka untuk nak keluarkan hajatnya ada 6 rupa. Maka satu rupa saja yang membatalkan wuduk ialah rupa dibuka sebelah bawah daripada pusat, daripada ma'idah serta jalan asal tertutup. Itu saja yang membatalkan wuduk. Maknanya 5 lagi tidak membatalkan wuduk. Begitulah. Habis. Ini jika ada tertutup itu yang kedatangan. Ini batal wuduk atau tiada batal wuduk. Tafsil pada batal wuduk dan tidak batal wuduk pada masalah lubang yang dibuka. Ini tafsil pada batal wuduk dan tiada pada lubang yang dibuka jika tertutup itu. Tertutup jalan asal. Jika ada tertutup itu, ini tertutup jalan asal yang kedatangan. Yang kedatangan tu mana baru ditutup. Yang kedatangan maknanya baru ditutup. Bukan ditutup semula jadi, itu bukan. Jadi bahasan kita 5-6 surah tadi tu, yang surah yang rupa yang pertama batal wuduk, membatalkan wuduk kalau ada keluar. Rupa yang kedua, yang tiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam tidak batal wuduk. Semuanya terkembali kepada masalah tertutup jalan asal itu, yang kedatangan yang baru ditutup. Bukan katanya ditutup semula jadi semenjak lahir, itu tidak. Jadi masalah rupa yang pertama, dibuka lubang tu dibuka sebelah bawah daripada ma'idah, di sebelah bawah daripada pusat, kawasan pusat, serta jalan asal tertutup tu tertutup yang kedatangan. Mana baru ditutup. Maknanya bukan ditutup semenjak lahir, itu tidak. Itulah yang membatalkan wuduk. Kalau keluar sesuatu daripada lubang yang berbetulan yang sebelah atas daripada pusat, walaupun jalan asal ditutup, tidak membatalkan wuduk. Itu semuanya kita kira di mana tu, sekiranya lubang itu jalan asal tu ditutup atas jalan kedatangan, bukan tertutup semula jadi. Adapun yang kejadian seperti adalah yang demikian tak kala diperanukkan dia demikian itu. Adapun yang kejadian, mana yang semula jadi. Adapun yang kejadian, ini yang tutup jalan asal semula jadi. Adapun yang kejadian, ini tertutup jalan asal itu semula jadi. Seperti adalah yang demikian itu tertutup. Tak kala diperanukkan dia,
dia makan itu, yang tertutup. Jadi tertutup lahir dia tu maknanya jalan kubul dan dubur ditutup. Maknanya kemaluan dia, jalan besar dia, kedua-dua tu ditutup. Semenjak lahir laginya begitu. Yang ni dengan tersumbat. Itu maknanya. Yang ni dengan tersumbat. Yang ni dengan tersumat. Selepas pada dengan tersumat itu ada dan dubur itu barangkalinya zahirnya dah lebih dah. Jadi maksudnya sekiranya kalau seorang itu kejadian semula jadi lagi semenjak lahir lagi, semenjak diberanakkan dia semenjak lahir lagi, lubang asal, jalan asal itu ditutup, tertutup. Maka hukumnya maka binasa wuduk serta ditutup. Serta ditutup kejadian yang keluar daripada barang tempat. Yang keluar, ini suatu yang keluar daripada barang tempat, yakni daripada mana-mana tempat daripada badan. Yang tempat yang keluar daripada barang tempat, ini yang keluar daripada mana-mana tempat yang terbuka, yang jadi lubang. Jikalau pada kepala atau dahi, jikalau daripada kepala atau dahi, yang ini sekalipun. Jadi maksudnya beginilah. Jadi seorang itu dilahirkan dia dengan keadaan jalan asal tu tertutup kedua-dua. Kubul dan dubur itulah. Kubul dan dubur itulah ditutup. Jadi maknanya tertutup, apabila tertutup tak keluar benda lah daripada di situ dua-dua jalan yang asal. Tetapi orang kita ni kena ada qada hajat. Tetapi orang kita mesti kena ada qada hajat. Maka hajat dia tu keluar daripada mana-mana lubang yang ada kat badan dia. Maka batal wuduk dengan sebab keluar di situ. Walaupun dia kata ada di kepala lubang masalan. Ada lubang kat kepala, ada lubang kat dahi masalan. Maka batal wuduk dengan sebab keluar di situ. Contohnya ini fardu oleh ulama fiqh. Walaupun kita katanya 1000 orang tidak ada seorang yang berlaku begini. Tetapi fardu oleh ulama fiqh dia katanya sekiranya kalau kubul, kubul tu mana jalan kencing, dubur jalan qada hajat besar, tidak ada bagi seorang. Lahirnya begitu. Maka apabila dia nak qada hajat, dia keluar kat mana? Kat belakang masalah. Keluar ada satu lubang kat belakang, qada hajat keluar kat belakang tu. Dia kencing keluar kat belakang, dia qada hajat keluar kat belakang. Maka keluar kat belakang itulah, keluar sesuatu daripada lubang yang ada di belakang itulah yang membatalkan wuduk. So, contohnya kalau katanya keluar kat telinga, dia kubul dan dubur tidak ada jalan, tertutup. Dia qada hajat, dia kencing, dia keluar kat telinga masalah. Dia qada hajat besar, keluar mengikut laluan telinga. Maka keluar daripada telinga itulah yang membatalkan wuduk. Sekiranya kalau ada lubang itu dibuka, di jalan kubul dan dubur mengikut orang ramai itu tidak ditutup. Tapi ada satu lubang di kepala.
Nak dia qada hajat keluar mengikut lubang yang ada kat kepala tu, maka keluar daripada di situ, keluar sesuatu benda daripada di situ membatalkan wudu. Itulah. Itu maksudnya nak ceritanya begitu. Habis itu, dan tempat daripada kubul dan dubur ketika itu, ketika tertutup yang kejadian, kubul ada, dubur ada, tetapi jalan dia tertutup, nak qada hajat keluar daripada lubang yang lain, ketika itu seperti anggota yang lebih daripada khunsa, daripada orang khunsa. Apa maknanya? Tiada binasa air sembahyang dengan menyentuhkan dia. Tak batal wuduk. Tiada binasa air sembahyang, mana air sembahyang tu wuduk. Tiada binasa, tiada batal wuduk dengan menyentuhkan dia. Sebab dia bukan apa dia? Bukan jalan qada hajat dah sekarang. Dengan sebab dia tu semula jadi. Jadi maknanya kubul ada, dubur ada dia. Tengok zahir tu macam orang ramai lah. Kalau orang lelaki ada zakar, kalau orang perempuan ada faraj, tapi tapi tertutup semula jadi. Ada dubur macam orang ramai tapi jadi sedaging, tidak ada lubang. Maka sekiranya di situ tu macam anggota yang lebih daripada orang khunsa. Jadi khunsa yang wadah. Jadi maknanya kalau sentuh di situ, seperti dia sentuh zakar dia, kalau orang lelaki tidak membatalkan wuduk. Kalau sentuh di halqah dubur, maka tidak membatalkan wuduk. Sebab itu macam kaki tangan. Macam kaki tangan, macam apa? Macam telinga, macam hidung. Sebab dia sekarangnya dengan sebab tidak terbuka semula jadi, maknanya bukan tempat qada hajat. Bukan tempat qada hajat. Maka kalau sentuh pun tidak membatalkan wuduk. Nak bandingnya seperti orang khunsa. Orang khunsa, orang yang mempunyai dua kemaluan. Tetapi dia zuhir lelaki. Nyata kata dia tu orang lelaki. Maka sekiranya kalau nyata kata lelaki, dia sentuh kemaluan perempuan dia, tidak membatalkan wuduk. Itu. Dan khunsa yang wadah, yang nyata kata perempuan. Selalu dia kencing keluar mengikut jalan kemaluan perempuan. Maka dia sentuh nyata kata dia tu perempuan. Apabila nyata kata dia tu perempuan, dia sentuh kemaluan lelaki, tidak membatalkan wuduk. Sebab dia kata yang lebih, yang tambahan. Maka orang ni pun begitu juga. Orang ni pun begitu juga. Dengan sebab kemaluan itu kubul dan dubur dia tidak dibuka, maka bukan tak jadi tempat qada hajat. Apabila tak jadi tempat qada hajat, maka kalau sentuh di situ tak membatalkan wuduk. Sebab kita katanya peliklah dia ni. Jalan asal semacam orang ramai itu ditutup, tapi apabila nak qada hajat ada lubang kat belakang dia. Nak kencing keluar kat belakang. Nak qada hajat besar pun keluar kat belakang. Allah Ta'ala jadikan lubang kat belakang dia. Ataunya kat leher dia masalah. Jadi maknanya di situlah apa dia tempat qada hajat. Kalau sentuh di situlah batal wuduk. Dia kira begitu. Itulah. Dan tiada mandi dengan dijimuk padanya. Dan tiada mandi, tak wajib mandi dengan dijimuk padanya. Kalau dijimuk padanya pada anggota yang lebih, tidak wajib mandi. Dengan dijimuk padanya, dimasuk ke dalamnya. Kalau dia tu alat perempuan, dan menjimuk dengan dia, kalau dia tu alat lelaki, menjimuk dengan dia tu maknanya dijimuk padanya tu maknanya orang perempuan lah.
kemaluan perempuan, dan menjimuk dengan dia itu kemaluan lelaki. Maksudnya begitu. Jadi maknanya tidak wajib mandi. Kita katanya seorang lelaki itu zakar dia lah. Kemaluan lelaki dia tu tertutup. Kencing keluar kat belakang. Kencing keluar kat belakang. Qada hajat keluar kat belakang. Apabila dia jimuk isteri dia dengan kemaluan lelaki dia tu tidak wajibkan mandi. Sebab apa? Sebab dia bukan tempat qada hajat. Kalau orang perempuan dijimuk oleh suaminya ke dalam farad dianya, kemaluan perempuan dia tu tidak mewajibkan mandi. Sebab di situ bukan tempat qada hajat. Begitulah. Seperti kata Mawardi. Jadi begitulah. Jadi pendek katanya dia nak masalahnya menyentuh membatalkan wuduk, menyentuh kubul dan dubur. Yang membatalkan wuduk tu sekiranya kubul dan dubur tu jadi tempat qada hajat. Seperti lagi akan datang. Jadi sentuh jalan kencing, sentuh jalan qada hajat besar. Sentuh kemaluan, sentuh halqah dubur tu membatalkan wuduk sekiranya kalau zakar itu terbuka pada asal, dubur itu terbuka boleh diqada hajat dengan dia dengan secara asal. Maka di situlah batal wuduk. Tapi orang ni dia bukan jadi tempat qada hajat macam kaki tangan. Maka sentuh di kaki kita tak batal wuduk. Kita sentuh di bibir mulut kita tidak batal wuduk. Jadi nisbah bagi dianya, kalaulah kita katanya macam tadi, ada lubang kat belakang, dia qada hajat, dia kencing keluar mengikut lubang di belakang. Maka sentuh di situlah, di lubang kat belakang itulah yang membatalkan wuduk. Sentuh di bawah, di kubur dan dubur macam orang ramai, tidak membatalkan wuduk. Sebab bukan tempat qada hajat. Lepas tu katalah, kalau kita katanya dia qada hajat dia keluar kat telinga. Dia qada hajat besar pun keluar kat telinga. Dia kencing pun keluar kat telinga. Maka menyentuhkan lubang telinga telah membatalkan wuduk nisbah bagi dia. Sebab itu adalah jalan qada hajat besar bagi dia. Qada hajat bagi dia. Kalau keluar kat telinga, menyentuhkan lubang telinga telah yang membatalkan wuduk. Jadi sentuh zakar farad dubur tidak membatalkan wuduk. Begitu. Kemudian di sinilah akan ambil hukum banyak di sini. Ulama fiqh dia membahas macam mana sekiranya sebab kita ni orang biasanya kita qada hajat, kalau orang lelaki qada hajat mengikut kencing keluar mengikut jalan kemaluan lelaki. Orang perempuan kencing keluar mengikut kemaluan kemaluan perempuan dan qada hajat besar keluar daripada dubur. Maka sekiranya kita orang biasa ni keluar air kencing atau keluar sesuatu daripada kubul dan dubur itu membatalkan wuduk. Dan kubul dan dubur mesti ditutup sebab masuk di dalam aurat. Kita ingat di kita dulu. Ingat di kita orang biasa. Lepas tu kita buat banding dengan orang yang qada hajat kat telinga. Masalah. Jadi maknanya tempat qada hajat kita orang biasanya ialah maklumlah di kubul dan dubur. Maka di situ menyentuhkan kubul dan dubur membatalkan wuduk. Keluar sesuatu daripada kubul dan dubur membatalkan wuduk. Lagi pulanya kena tutup. Sebab kubul dan dubur masuk di dalam aurat. Sekiranya kalau terbuka dalam solat maka membatalkan wuduk. Sebab dia tu masuk dalam kawasan aurat. Jadi kita tiga perkara tentang kubul dan dubur. Satunya menyentuhkan kubul dan dubur membatalkan wuduk.
Yang keduanya, apa dia? Keluar sesuatu daripada kubul dan dubur membatalkan wudu. Yang ketiganya, apa dia? Wajib tutupkan kubul dan dubur sebab dia di dalam kawasan aurat. Memanglah bukan tutup kubul dan dubur saja, mulai pada pusat dan lutut. Tapi nak cerita katanya kubul dan dubur ni masuk dalam kawasan aurat. Mesti ditutup. Ha. Itu kubul dan dubur nisbah kita orang ramai, orang biasanya begitu. Maka sekiranya kalau seorang itu dia qada hajat keluar kat telinga masalah. Dia qada hajat keluar kat telinga. Qada hajat keluar kat telinga, kencing pun keluar kat telinga, kita katanya kencing keluar, air kencing keluar daripada telinga kanan. Qada hajat besar keluar mengikut telinga kiri, telinga kiri, misalnya. Maka telinga tu seolah kubul dan dubur kita, ambil 3 hukum tadi, maknanya keluar sesuatu daripada telinga membatalkan wudu. Apa lagi? Menyentuhkan lubang telinga membatalkan wudu. Lagi pulanya satu lagi, apa dia? Wajib tutup sebab tepat qada hajat setengah daripada aurat. Dia akan ambil 3 hukum. Begitu. Ini sekadar ambil tahu begitulah. 1000 orang tidak ada seorang ni nak berlaku begini. Tapi belajar dalam fiqh, ulama fiqh dia tafsil, dia fardu, dia tabikkan hukum. Sekali lagi, jadi maknanya kubul dan dubur kita, dubur jalan qada hajat besar, kubul tu kalau orang lelaki panggil zakar, kalau orang perempuan panggil faraj. Kubul. Jalan kencing lah. Jadi kubul dan dubur kita orang biasa ambil 3 hukum. Dia ambil 3 hukum. Maknanya ambil 3 hukum. Satunya, sentuh, membatalkan wuduk sekira menyentuh. Sentuh kubul dan dubur membatalkan wuduk. Satu hukum. Hukum yang keduanya, apa dia lagi? Hukum yang kedua, apabila keluar sesuatu daripada kubul dan dubur, maka membatalkan wuduk. Jadi 1 dengan 2 maknanya sentuh, membatalkan wuduk. Keluar benda, membatalkan wuduk. Yang ketiganya apa dia? Wajib ditutup sebab masuk dalam tempat yang jadi aurat. 3 hukum. 3 hukum. Maka sekiranya kalau seorang tu peliknya, kubul dan dubur dia tertutup, tapi qada hajat besar telinga kiri, kencing telinga kanan. Maka telinga dia tu macam kubul dan dubur kita, ambil 3 hukum tu. Mana sentuh batal wuduk, keluar sewaktu daripadanya batal wuduk. Apa dia lagi? Wajib ditutup. Nak solat tutup telinga. Sebab dia adalah tempat qada hajat ni masuk dalam aurat. Nak solat dia kena tutup telinga dia, balut-balut sikit ke dia. Begitulah. Dia akan ambil 3 hukum ganti sebab dia ni seolah katanya kalau kitanya tempat kubul dan dubur bagi kita dah telinga dia. Tu mana katanya seperti kata Mawardi, dan sekira-kira kami berikan lubang yang terbuka itu tempat tersebut, yakni tempat kubul dan dubur, maka tiada baginya hukum asli daripada memadai menyapu dengan batu pada istinja, dan wajib wudu dengan menyentuhkan dia, dan mandi dengan dijimuk dengan dia atau dijimuk padanya, dan wajib menutup akan dia, dan haram memandang. Banyak lagi, lebih pada 3. Haram memandang kepadanya.
dan jika di atas pusat ya, jika di atas pusat, kerana keluar ia daripada tempat sengka mendatangkan syahwah, dan kerana keluarlah hukum istinja dengan batu daripada kias, maka tiada melalui akan asalnya. Maka zahir daripada kata yang tersebut sama ada tersumat yang kejadian atau yang kedatangan. Inilah yang zahir yang atas yang dimuktamad oleh Syekhul Islam dan mengikut akan dia oleh Syekh Ibn Hajar. Jadi masalah yang saya kata tadi itu, masalah katanya sekiranya kalau jalan asal kubul dan dubur itu ditutup. Kita tambah lagi, bukan 3 ya. Masalahnya kita tengok kubul dan dubur ini, selain pada 3, apa dia lagi? Bukan 3, banyak lagi. Jadi mana kubul dan dubur, satunya keluar sesuatu daripada kubul dan dubur orang kita orang biasanya batal wuduk. Melainkan mandi yang mewajibkan mandi. Dan menyentuh membatalkan wuduk. Lagi pula wajib tutup sebab masuk dalam aurat. Lagi pulanya haram memandang kalau orang ajnabi tengok ke situ haram sebab masuk dah tengok aurat. Lagi pulanya kalau kemaluan orang lelaki dia jimuk maka wajib mandi. Kalau jimuk dengan alat lelaki maka wajib mandi. Kalau orang perempuan tu dijimuk padanya maka mewajibkan mandi. Itu banyaklah hukum dianya. Itu hukum yang ada pada kubul dan dubur bagi orang kita. Bagi orang yang biasa. Maka masalah apabila seorang tu kubul dan dubur dianya tertutup pada semula jadi lagi, fardunya kita kata dia tu kencing keluar mengikut telinga kanan, qada hajat besar mengikut keluar ikut telinga kiri, maka telinga sana itu ganti daripada ialah kubul dan dubur nisbah bagi dia. Maka di situ ambil hukum kubul dan dubur tu ada khilaf. Ada khilaf. Ada khilaf di antara ulama. Adakah jadi maknanya telinga nisbah bagi orang tu tadi dengan sebab kencing dia keluar mengikut telinga. Qada hajat besar pun keluar mengikut telinga juga. Telinga tu nak kata macam kubul dan dubur orang kita ramai ni ke tidak? Kalau kita kira tu, kalau nak jadi ambil hukum, maknanya tengok di telinga pun haram, sentuh pun membatalkan wuduk. Tengok. Maka dia ada khilaf di sini. Masalah di sini tu panjang bahasannya. Hampir setengah muka surat. Kita baca jadi sepitah lalu jadilah. Tengok dia kata seperti kata Mawardi, muka surat 31 sebelah bawah. Seperti kata Mawardi. Seperti kata Imam Al-Mawardi, dan sekira-kira kami diberikan lubang yang terbuka itu tempat tersumat. Kami dirikan menempati. Sekira-kira kami, yakni ulama fiqh. Sekira-kira kami, yakni ulama fiqh, dirikan lubang yang terbuka, lubang telinga masalah. Lubang yang terbuka itu
Yang di lubang telinga, pada misal kita dia kencing, dia qada hajat besar keluar kat telinga. Dirikan lubang terbuka itu, lubang telinga masalah, tempat tersebut, yang tempat kubul dan dubur orang ramai, maka tiada baginya hukum asli. Ni tidak. Maka tiada baginya, bagi lubang yang terbuka itu, hukum asli, hukum kubul dan dubur orang itu apa dia? Asli. Yang asal. Macam kita orang ramai. Jadi maknanya tak kira tak sama. Telinga lah. Macam telinga orang ramai, begitulah. Jadi maknanya kata Imam Mawardi, kita tak kira kata telinga tu macam kubul dan dubur orang ramai. Itu kata Imam Mawardi. Jadi maknanya kalau kita kira hukum sama macam kata tadi, menyentuh kena batal wuduk, keluar kena batal wuduk, haram memandang nak solat kena tutup, kalau jimuk padanya wajib mandi, jimuk dengan dia membatalkan apa? Wajib mandi. Contohnya kalau dia ni dia kencing keluar mengikut apa dia? Jari telunjuk. Misalnya dia kencing keluar ikut mana? Ikut ada lubang kat jari telunjuk dia, sebelah kanan masalah. Nak kencing dia betulkan jari telunjuk dia keluar. Jenis macam zakat orang lelaki. Maka guna jari itu jimuk tidak mewajibkan mandi. Gitu. Dia katanya tiada baginya hukum asli, mana lubang yang terbuka nisbah bagi dianya tidak ambil hukum kubul dan dubur yang asli. Daripada memadai menyapu dengan batu pada istinja. Jadi kalau istinja nak sapuh dengan batu tidak memadai. Tak macam kita lah. Kita kalau qada hajat besar ke, qada hajat kita kencing, kita qada hajat besar, keluar daripada kubul dan dubur kita orang biasanya, kalau tak nak guna air, nak sapuh dengan batu, boleh kan? Boleh, tapi dia tak boleh. Dia tak boleh, itu maknanya tak ambil hukum asli. Dan tiada wajib wuduk dengan menyentuhkan dia. Kalau menyentuh tak wajib wuduk. Jadi maknanya tu mana tak ambil hukum. Tidak, tiada wajib wuduk dengan menyentuh. Mana menyentuh tu tidak membatalkan wuduk. Kalau membatal wajib nak ambil wuduk, nak solat. Gitu. Dan mandi ini atas pada wuduk. Tiada wajib mandi dengan dijimuk. Dengan dijimuk dengan dia. Jimuk dengan dia tu alat lelaki. Mana guna dia, dijimuk dengan dia tu, dijimuk, nak jimuk guna dia. Tu dijimuk dengan dia, orang lelaki lah. Atau dijimuk padanya, dijimuk masuk di dalamnya. Itu orang perempuan lah. Maka tak wajib mandi. Sebab diisi Imam Mawardi tak ambil hukum asli. Begitu. Dan wajib menutupkan dia. Maknanya tak ambil juga. Kalau kita orang biasanya kubul dan dubur wajib tutup sebab dia aurat. Dan wajib tutup ni maknanya ni nak cerita tak ambil. Dan wajib tutup ni tiada wajib tutup akan dia. Nak solat nak apa tak wajib tutup. Dan haram memandang kepadanya. Sebab kalau kita orang biasa haram memandang. Dan jika di atas pusat. Pusat ya. Dan jika di atas pusat ni, jika adalah lubang itu terletak sebelah atas daripada pusat sekalipun. Jika di atas pusat, jika ada lubang yang terbuka bagi dianya, sebelah atas pada pusat. Dan keluar ia daripada tempat sengka mendatangkan syahwah. Kerana kenapa boleh ni, kerana ni ilat pada sebelah sana. Kenapa tiada baginya hukum asli? Ilat sana. Sebab apa boleh katanya tidak ambil hukum yang asli. Tidak ambil hukum asli kerana ia lubang yang terbuka daripada tempat sengka mendatangkan syahwat.
Kalau orang tengok dia tak ingin, tengok kat telinga tak ingin kan, tak nak syawah. Misal katanya lubang ada, dia qada hajat, ada lubang kat belakang, maka kalau tengok lubang itu kat belakang, orang tak ingin, tidak nak syawah. Sebab bukan benda yang begitu. Kerana keluarlah hukum istinja dengan batu itu daripada qiyas. Kerana keluarlah hukum istinja dengan batu itu daripada qiyas. Jadi masalahnya nak istinja dengan batu, apabila kita kencing, kita qada hajat besar tu, kalau kita orang biasa boleh nak istinja dengan batu dengan sebabnya qiyas kaedah nak qada hajat dengan batu, maknanya apabila kencing boleh nak qada hajat apabila kencing daripada kubur, daripada zakat dan faraj. Kencing keluar daripada zakat dan faraj, orang lelaki, orang perempuan, dan qada hajat besar. Sebab tu masalah kalau masalah lubang tadi, lubang yang membatalkan wuduk yang semalam ialah lubang mana? Lubang yang dibuka sebelah bawah daripada maidah dan jalan asal tertutup. Kalau keluar najis daripada lubang itu walaupun membatalkan wuduk, tapi nak istinja dengan batu tak boleh. Dia masalah nak istinja dengan batu ni nak pada kubul dan dubur yang asli, yang ada keluar hajat. Ada keluar najis, keluar benda. Sebab tu masalah lubang yang dibuka sebelah bawah daripada pusat serta jalan asal tertutup, kalau keluar tu batal wuduk. Tapi mesti menyuci dengan air, nak qada, nak istinja dengan batu, tak boleh. Nak istinja dengan batu tak boleh. Sebab qiyas kaedah nak istinja dengan batu kena mana? Kena di kubul dan dubur sahaja. Sebab itulah Imam Mawardi katanya kalau ada keluar benda daripada lubang nisbah bagi dia nya, nisbah bagi orang yang tadinya, maka nak istinja dengan batu tak boleh. Tidak memada. Maknanya mesti kena basuh dengan air. Maka tiada melalui akan asalnya. Tidak lalu maka tiada melalui akan asalnya. Mana tidak melampaui akan asal. Maka zahir jadi maknanya maka tiada melalui akan asal. Asal pada istinja dengan batu. Maka tiada melalui akan asalnya, asal istinja dengan batu. Sebab asal istinja dengan batu tu pada kubul dan dubur sahaja. Kalau lubang yang lain tak boleh nak istinja, itu mana tak keluar daripada asal. Maka zahir daripada kata yang tersebut sama ada tersumat yang kejadian, tertutup yang asal kejadian atau yang kedatangan. Maka zahir daripada kata Imam Wardi, tertutup kubul dan dubur tu asal semula jadi ke atau yang kedatangan atau ditutup oleh doktor masalah. Maka sekiranya masalah, sebab itulah katanya kalau orang yang tertutup kubul dan dubur dia tertutup semula jadi, maka hukum macam kata tadi, tidak ambil hukum asal. Dan juga kalau tutup yang kedatangan, walaupun batal wuduk dengan keluarnya pada surah yang pertama semalam, tetapi tak ambil hukum asli. Begitu. Inilah yang zahir atas yang yang muktamad oleh Syekhul Islam, Zakaria Al-Ansari. Iktimadnya begitu. Maknanya tak ambil hukum faraj, kubul dan dubur orang biasa yang asal. Dan mengikutkan dia kan Syekhul Islam Syekh Ibn Hajar dalam kitab Tufah. Jadi mengikutkan yang muktamad oleh Syekhul Islam dan mengikutkan dia oleh Ibn Hajar, mengikut daripada asal kataan Imam Wardi, lubang yang lain, lubang qada hajat lah kita katanya, lubang qada hajat tapi bukan kubul dan dubur, maka tak ambil hukum, tidak mengambil hukum kubur dan dubur. Jadi maknanya menyentuh tidak batal wuduk, nak istinja dengan batu tak boleh, tengok tidak haram,
Kalau atas pada pusat tak wajib tutup kalau nak solat. Kalau nisbah bagi orang lelaki. Jadi maknanya tidak ambil hukum kubul dan dubur. Itu mengikut kataan Imam Mawardi, diikut oleh Syekhul Islam, diikut oleh Syekh Ibn Hajar. Gitu. Kata Syekh Ramli dan Ziyadi. Ini dia satu khilaf yang kedua pula. Kita tengok semula. Kata Syekh Ramli. Ini panjang bahasan dia. Tapi kita ni apabila kita belajar kitab fiqh semuanya, kita mengarung ke semua. Walaupun 1000 orang tidak ada seorang yang berlakunya begini, tapi begitulah. Untuk nak bagi luas fiqh kitanya, kita mengarung ke semuanya. Berlaku tak berlaku, kita tak hiraulah. Apa yang disebut dalam kitab fiqh, kita cuba memahami ke semua. Kata Syekh Ramli dan Ziyadi. Ini kaum yang kedua. Daripada asalnya nak ambil hukum asli ke tidak. Kaum yang pertama ialah tak ambil. Tidak mengambil hukum asli. Maka nanti tengok esok Syekh Ramli dan Ziyadi dia nak kata ambil hukum asli. Kita tengok esoklah. Kata Syekh Ramli dan Ziyadi. Wallahu a'lam, alhamdulillah rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa nawwir qulubana min nurikal karim waj'al amalana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma inna nas'aluka ma qara'nahu وما حفظناه وما سمعناه فردد علينا وافتح يدينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.